Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini kita akan meneruskan lagi dengan bab 3 iaitu wang, bank dan pendapatan individu. Hari ini kita akan meneruskan dengan topik 3.2 dan subtopik yang akan disentuh adalah jenis-jenis pendapatan individu iaitu 3.2.4. Di bawah subtopik ini, cikgu bahagikan kepada dua elemen iaitu definisi dan yang kedua jenis pendapatan individu. Kita lihat elemen yang pertama iaitu definisi. Okey, pendapatan individu adalah ganjaran yang kita terima dalam bentuk wang dalam tempoh masa tertentu. Contohnya kita bekerja dalam sebulan ataupun 1 jam. Itu adalah pendapatan. Okey, kita bahagikan pendapatan ini kepada dua lah, iaitu pendapatan faktor produktif dan yang kedua pendapatan faktor tidak produktif. Okey, faktor produktif merujuk kepada individu yang memberi sumbangan sebelum dia dapat pendapatan tersebut. Contohnya pemilik tanah. Dia beli dulu tanah, dia keluarkan dulu modal, baru dia dapat upah ataupun pendapatan dalam bentuk sewa. Buruh pula adalah pendapatan produktif kerana dia bekerja, dia tumbangkan tenaga, sumbangkan bakat, barulah dia akan dapat upah ataupun gaji. Dan kita juga usahawan contohnya, itu juga adalah faktor produktif kerana usahawan ini menyumbangkan idea dan juga tenaga dalam perniagaan. Jadi pendapatan yang akan diterima adalah untung. Okey, faktor tidak produktif pula adalah merujuk di mana mereka ini menerima pendapatan tanpa memberi apa-apa sumbangan. Contohnya pelajar, suri rumah dan pesara. Mereka tidak bekerja tapi mereka menerima pendapatan. Okey, contoh pendapatan yang diterima adalah wang saku, allowance hidup dan juga pencen. Kita lihat pula elemen yang kedua iaitu jenis pendapatan individu. Cikgu pecahkan kepada dua, iaitu yang pertama pendapatan produktif. Di bawah pendapatan produktif ini kita ada beberapa jenis lah. Yang pertama adalah upah ataupun gaji. Yang ni yang selalu normal yang kita dengar. Okey, upah atau gaji ini adalah ganjaran atas sumbangan fizikal dan mental dalam proses pengeluaran. Okey, upah ini dibayar ikut masa ataupun ikut produk ataupun output yang kita hasilkan. Ini ikut company lah apa yang dia nak bayar. Okey, upah ni terbahagi kepada dua lah. Yang pertama upah wang atau upah nominal. Yang kedua upah benar. Apa dia tu? Okey, upah wang atau upah nominal adalah upah yang diterima dalam bentuk ringgit dan sen. Contohnya gaji sebulan kamu 1,200. Itu adalah upah wang atau upah nominal. Manakala upah benar ini kita rujuk kepada dalam bentuk unit, iaitu kuasa beli kita berdasarkan upah wang dan juga harga barang. Saya bagi contoh, kita harga barang dalam pasaran, purata harga barang RM50. Upah kita RM1,000. Jadi RM1,000 itu kena bahagi dengan RM50. Kita akan dapat upah benar iaitu dalam bentuk unit. Upah benar dalam bentuk unit. Okey, upah benar ini penting untuk kita tentukan taraf hidup kita ataupun kuasa beli kita. Semakin tinggi harga barang, contoh kita bagi contoh pendapatan tetap, semakin tinggi harga barang, semakin rendah kuasa beli, semakin menurun kuasa beli. Kalau pendapatan dia meningkat, harga barang pun meningkat, jadi itu akan memberi kesan kepada kuasa beli. Pendapatan produktif yang kedua adalah sewa. Sewa adalah ganjaran kepada pemilik faktur tanah seperti pemilik tanah pertanian, bangunan dan rumah. Okey, sewa ini diterima kerana seseorang itu ataupun pemilik faktur tanah memberi hak penggunaan harta kepada orang lain. Okey, kadar sewa ni tak sama bagi setiap negeri nah, dia bergantung kepada permintaan, lokasi dan kegunaan tanah. Saya bagi contoh, lokasi tanah di Penang mungkin lebih mahal berbanding di Kedah. Kita tengok juga sewa rumah di Kedah lebih murah berbanding di Penang. Faktor yang ketiga adalah faedah. Faedah adalah ganjaran yang diterima oleh pemilik modal wang. Okey, selalunya faedah ini dibayar oleh bank kepada penyimpan-penyimpan di dalam bank lah. Okey, individu yang menyimpan dalam bank ni dan juga memberi pinjaman pada orang lain lah. Contoh faedah. Okey, faedah ni dibayar kerana kita sanggup menangguhkan perbelanjaan. Contohnya kita simpan duit di bank dan berpisah sebentar dengan wang tunai serta tanggung risiko kejatuhan nilai wang ringgit.
Okey, itu adalah faedah lah kita terima. Disebabkan oleh keinginan kita untuk menangguhkan perbelanjaan. Okey, tapi satu cikgu nak nasihatkan, penerimaan faedah atau riba adalah haram di sisi Islam. Okey, macam mana kita nak kira faedah? Kamu kena ingat faedah ni diterima bila kita simpan wang di bank atau kita bagi pinjaman. Contohnya Alung bagi pinjaman dekat orang, itu sisi kewangan lah Alung tu lah. Jadi dia akan dapat faedah lah, bunga. Tu faedah tu bunga lah. Okey, cara kira faedah adalah jumlah simpanan dalam RM darab dengan kadar faedah yang ditawarkan oleh bank. Ikutlah bank tu bagi faedah banyak mana, darab dengan tempoh simpanan. Semakin lama kamu simpan, semakin banyak faedah yang kamu terima. Pendapatan produktif yang keempat adalah untung. Untung ni selalunya diterima oleh usahawan. Okey, usahawan akan mengkombinasikan sumber-sumber ekonomi untuk keluarkan barang. Contohnya tanah, modal, bahan mentah untuk dikeluarkan barang. Jadi, sebagai usahanya itu, untung ni akan diterima lah bila dia mengkombinasikan sumber-sumber ini. Dia sanggup menanggung risiko, dia keluarkan idea. Jadi, dia akan dapat ganjaran untung di atas usahanya dalam perniagaan. Cara mengira untung adalah sama dengan jumlah hasil tolak jumlah kos. Jadi kalau nilainya dalam positif, itu adalah untung. Tapi kalau nilainya dalam negatif, itu adalah rugi. Jadi kamu tolak macam biasa, kalau dapat negatif, itu adalah rugi. Kalau positif, itu adalah untung. Okey, dan yang terakhir, pendapatan produktif yang terakhir adalah dividen. Okey, dividen ni adalah pendapatan yang diagihkan oleh syarikat kepada pemegang saham. Kamu jangan salah faham lah. Kalau kita simpan di bank, itu adalah faedah ataupun bunga. Dividen ni kalau kita pegang saham. Tapi kamu kena ingat, dalam bank ada juga unit-unit saham. Unit saham ni contohnya Maybank, CMB, mereka ada tawarkan amanah saham nasional. Jadi itu dibayar dalam bentuk dividen. Kenapa? Sebab dividen ini kita akan bayar untuk simpanan jangka panjang. Simpanan tetap, kita tak boleh nak keluarkan bila-bila masa. Dia mesti ada tempoh. Itu adalah kadar dividen lah. Dan dividen ni selalunya bank gunakan duit kita tu untuk tujuan pelaburan. Seterusnya kita lihat pula pendapatan yang kedua, iaitu pendapatan tidak produktif. Contohnya kamu tak buat apa-apa sumbangan tapi kamu dapat pendapatan. Okey, dia ada satu sahaja pendapatan tidak produktif, iaitu bayaran pindahan. Okey, di bawah bayaran pindahan ni ada banyak jenislah pendapatan. Okey, pendapatan ini akan diterima dalam bentuk sumbangan. Okey, maksudnya dia ni tak bagi pun sumbangan dalam proses pengeluaran, tapi dia dapat duit. Macam mana tu? Okey, lazimnya ganjaran dalam pendapatan tidak produktif tidak perlu dibayar balik. Saya beri contoh pendapatan tidak produktif adalah pencen. Contohnya kamu tak buat kerja pun. Kamu bersara dah, tapi kamu dapat pencen. Beasiswa tak perlu bayar balik kan. Subsidi, itu adalah pendapatan tidak produktif. Tak bagi sumbangan tapi dapat pendapatan. Bantuan kewangan contohnya, bantuan perhatian rakyat, itu adalah pendapatan tidak produktif. Tak bagi sumbangan tapi dapat gaji ataupun dapat pendapatan. Sebagai kesimpulannya kelas, hari ini kita telah mempelajari topik 3.2 iaitu pendapatan individu. Di bawah subtopik 3.2.4 iaitu jenis-jenis pendapatan individu. Okey, dan cikgu telah pecahkan kepada dua elemen lah hari ini, iaitu yang pertama, definisi. Okey, pendapatan individu adalah ganjaran wang yang kita terima dalam tempoh jangka masa tertentu. Contohnya 1 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun lah. Okey. Dan elemen yang kedua kita dah lihat jenis-jenis pendapatan individu. Ada dua jenis, iaitu pendapatan produktif dan pendapatan tidak produktif. Dan di bawah pendapatan ini, bawah jenis pendapatan ini kita dapat lihatlah. Okey, kalau pendapatan produktif tu dia mesti sumbang tenaga. Kita sumbang bakat, kita sumbang idea, fizikal dan mental untuk dapat pendapatan tersebut. Contohnya upah, sewa, faedah, dividen dan juga untung. Kita ada sumbangan. Dan yang kedua kita lihat pendapatan tidak produktif. Kita tidak sumbang tapi kita dapat bayaran tu. Contohnya adalah bayaran pencen, bantuan perhatian rakyat. Jadi di sini kita dapat nampak yang kita ini boleh dapat dua jenis pendapatan. Kita nak dapat duit kita melalui dua perkara inilah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.